Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sains tahun 5, 9.2, topik buruj bersama Cikgu Siti Salmah binti Hashim. Mari kita lihat objektif pembelajaran hari ini, iaitu mengenal pasti nama dan corak buruj, memahami kegunaan buruj kepada manusia. Apa itu buruj? Buruj ialah gugusan bintang paling terang yang membentuk corak tertentu di langit pada waktu malam. Corak dan nama buruj adalah berdasarkan mitos Greek Yunani. Okey, kalau menurut Kesatuan Astronomi Antarabangsa, terdapat 88 jenis buruj yang telah dikenal pasti. Tapi untuk kamu, kita hanya belajar 4 jenis buruj sahaja. Okey, apakah bentuk-bentuk buruj yang dapat dilihat di langit? Okey, ada 4 iaitu buruj biduk, buruj berlantik, buruj Scorpio dan juga buruj pari. Kamu lihat pada bintang-bintang tersebut. Mari kita kenal dengan lebih dekat lagi bagaimana buruj-buruj ini dinamakan dan juga lokasi yang boleh kamu lihat di bumi. Buruj yang pertama ialah buruj biduk. Buruj ini terdiri daripada 7 gugusan bintang. Okey. Sebenarnya bintang-bintang ni berada berdekatan tetapi tidak ada garisan yang menyambungkannya. Okey. Kita hanya membayangkan bahawa ada garisan yang menyambungnya. Okey, jadi buruj ini akan menyerupai seperti senduk ataupun gayung. Kita dapat lihat ya di hemisfera utara pada bulan April hingga Jun. Yang kedua ialah buruj berlantik. Buruj berlantik ni lebih mudah dilihat kerana ia lebih banyak bintang. Okey, kenapa? Ia merupakan seorang pemburu yang memakai tali pinggang dan memegang senjata. Okey, kita akan dapat lihat bintangnya seperti memegang senjata dan juga perisai. Kita akan dapat lihatnya di hemisfera utara dan selatan. Dia di antara utara dan selatan. Boleh dilihat Disember hingga Februari. Nanti kita boleh lihatlah bulan Disember nanti. Yang seterusnya ialah buruj Scorpio. Okey, buruj Scorpio dinamakan kerana ia menyerupai bentuk kala jengking. Ia dapat dilihat di hemisfera selatan pada bulan Jun hingga Ogos. Okey, kita akan nampak seperti ada penyepit dan juga ekornya. Okey, dan yang terakhir ialah buruj pari. Buruj pari adalah yang paling kecil dan mudah dilihat kerana ia terdiri daripada gugusan 4 bintang. Okey, dia menyerupai seperti layang-layang. Dapat dilihat di hemisfera selatan pada bulan April dan juga Jun. Jadi di mana kita dapat lihat kedudukan buruj ini? Jadi bumi kita terbahagi kepada 2 iaitu hemisfera utara yang di atas, hemisfera selatan di bawah. Jadi kita dapat lihat buruj biduk di hemisfera utara. Manakala buruj berlantik pula di hemisfera di antara hemisfera utara dan juga hemisfera selatan. Manakala buruj Scorpio dan buruj pari akan dapat dilihat di hemisfera selatan di bahagian bawah. Jadi apa pentingnya buruj? Buruj sangat berguna kerana membantu manusia untuk mengenal pasti bintang-bintang tertentu di langit. Arah sesuatu tempat dapat dikenal pasti dengan mudah apabila melihat corak-corak bintang. Jadi bagaimanakah manusia menggunakan buruj dalam kehidupan harian mereka? Jadi ada 2 kegunaan buruj. Satu sebagai petunjuk arah, satu lagi sebagai petunjuk musim. Okey. Jadi sila lihat gambar ni, dia kata kita sudah sesat. Bagaimanakah kita hendak mencari jalan keluar? Jangan risau, kita berehat dahulu. Malam nanti kita akan cari jalan keluar. Kenapa malam? Kerana malam ada buruj. Jadi dia nak lihat ke mana dia nak pergi. Jadi dia kata buruj itu
burus pari. Jadi burus pari dia akan sentiasa menunjukkan ke arah selatan. Jadi mereka boleh ikut arah bintang tersebut untuk ke arah selatan. Jadi burus digunakan sebagai kompas untuk menentukan arah bagi pengembara dan juga pelayar supaya mereka tahu arah utara atau arah selatan. Okey, jadi mengapa burus biduk sentiasa menunjukkan ke arah utara? Okey, satu bintang di atas tu sentiasa menunjukkan arah utara. Kerana bahagian bintang yang lain sentiasa akan berubah-ubah. Okey, kita tahu kan bumi beredar mengelilingi matahari. Jadi kedudukan bintang ni adalah sama. Kedudukan bumi saja yang sentiasa berubah. Tapi arah utara dia adalah tetap sama. Manakala burus pari pula sentiasa menunjukkan ke arah selatan. Satu bintang dia yang di bawah akan sentiasa berada di arah selatan. Jadi kita akan ikut satu bintang tersebut sahaja untuk mengelakkan daripada kita sesat. Okey, jadi dua burus ini boleh digunakan untuk menunjukkan arah utara atau selatan. Yang kedua ialah petunjuk musim. Bagaimana orang dahulu kala mengenal pasti untuk menanam atau menuai. Okey, jadi sebelum kalender dicipta, petani di kawasan 4 musim di hemisfera utara melihat burus untuk mengenal pasti musim-musim tertentu. Burus-burus ini membantu mereka merancang masa untuk menanam dan menuai tanaman. Okey, 3 burus ini yang penting untuk menunjukkan bahawa bila masa untuk menanam, bila masa untuk menuai tanaman tersebut. Okey. Burus biduk digunakan sebagai petunjuk musim menanam. Jadi bila biduk ni muncul di langit, maka orang dahulu akan mula menanam. Mungkin menanam gandum. Okey, kemudian apabila burus Scorpio telah muncul, itu digunakan sebagai petunjuk musim menuai. Jadi menyatakan bahawa okey, gandum ini sudah sesuai untuk dituai. Okey, dan yang ketiga ialah burus belantik yang digunakan sebagai petunjuk musim sejuk. Jadi bila mereka nampak burus belantik muncul di langit, maka mereka tahu musim sejuk akan tiba. Jadi mereka akan menyimpan semua makanan supaya mereka tidak kelaparan di musim sejuk. Okey, kemudian ada satu lagi kegunaan burus untuk orang Islam. Okey, kalau kita berada di hutan atau di laut yang tidak ada arah, jadi kalau kita nak sembahyang, kita boleh guna burus belantik sebagai petunjuk arah kiblat. Okey, tiga bintang yang berada di pinggangnya boleh menunjukkan arah kiblat. Jadi kita boleh bersembahyang menggunakan burus belantik sebagai arah kiblat. Oleh itu, burus ialah gugusan bintang yang kelihatan membentuk corak tertentu di langit pada waktu malam. Burus yang dapat dilihat ialah burus biduk, burus belantik, burus pari dan juga burus Scorpio. Burus digunakan sebagai petunjuk arah dan juga petunjuk musim. Sekian, terima kasih. Semoga anda semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Bye. Assalamualaikum.